Assalamualaikum, salam hormat. Anda bersama saya Haris Ashraf Hasnan seiring dengan Khazanah Megatrans Forum 2023 ini. Sudah tentu kita nak meneliti di sebalik kita nak mengejar pembangunan moden. Pada masa sama, kita perlu teliti juga tapak-tapak warisan budaya kita dan juga bagaimana kita nak memeliharanya dan memastikan kesaling hubungan pembangunan itu wujud di antara moden dan juga warisan itu perlu dikekalkan pada masa sama. Dan kalau kita bercakap soal nak menjaga warisan ini, kalau kita telitikan bangunan Sultan Abdul Samad menelan kos jutaan ringgit sebenarnya untuk memeliharanya dalam tempoh setahun sahaja sebenarnya untuk kos setahun. Tetapi itu baru satu. Bagaimana lagi tempat-tempat lokasi-lokasi tapak warisan yang lain? Inilah perkara yang akan saya bawakan dalam perbincangan ini untuk kita meneliti bagaimana kita nak membawa keseimbangan itu dan juga pada masa sama kita tidak meminggirkan pembangunan moden. Jadi bersama dengan saya Cikgu Salma Nasution yang merupakan mantan Presiden Penang Heritage Trust. Miss Ku, terima kasih sudi bersama dengan Isra Awani. Pertama sekali, mungkin you boleh kongsikan pandangan you berdasarkan pengalaman you yang telah pun mendedikasikan kerjaya you dalam bidang keseimbangan pembangunan dan juga pemeliharaan warisan ini. Mungkin you boleh kongsikan apa sebenarnya cabaran utama Malaysia dalam nak mengimbangi pembangunan moden dan juga pada masa sama kita menjaga warisan kita ini. Boleh kata ancaman yang utama terhadap warisan adalah tak kenal maka tak cinta. Okey. Jadi saya rasa bahawa warisan itu sudah diketepikan. Okay. Bahawa ini hanya berkaitan dengan budaya. Tetapi kerja adalah berkaitan dengan industri, dengan kewangan dan sebagainya. Jadi tapi untuk kehidupan sebagai manusia, budaya dan juga alam tak boleh dipisah daripada jiwa, kan? Betul, ya. Dan juga dengan begitu juga dengan bahasa dan ilmu. So budaya adalah sebahagian daripada identiti kami. Identiti kita sebagai satu masyarakat yang pelbagai kaum dan masyarakat Madani. Ya. Ya. Mungkin you melihat dari segi perbandaran, kalau kita lihat ya, proses pembangunan perbandaran itu pesat dilakukan. Kalau kita lihat, kalau kita telitikan dengan dasar-dasar baharu yang diumumkan kerajaan juga, New Industrial Master Plan dan pelbagai lagi, pada masa sama bagaimana kita nak inject elemen untuk mengekalkan warisan itu dalam dasar-dasar baharu seiring dengan pembangunan ini. Mungkin ada tips ataupun best practices yang boleh kita belajar. Ya. Untuk pemeliharaan warisan, actually the front line, the first step adalah perancangan. Okay. So perancangan perbandaran yang setiap bandar ada rancangan tempatan. Yeah. Kecuali sekarang saya rasa negeri Pulau Pinang adalah negeri yang terakhir yang belum menggazet lagi rancangan tempatan. Local plan. Yeah. Kerana dalam Akta Bandar dan Desa, Town and Country Planning Act, kita ada rancangan struktur, rancangan tempatan untuk melindungi aset budaya dan juga aset semula jadi. Dan itu adalah melalui satu proses demokrasi, kita boleh masyarakat mengambil bahagian dalam rancangan tempatan untuk mengenal pasti warisan dan untuk memprioritaskan warisan yang paling penting. Ya, so kemudian kita perlu institusi. Institusi macam museum, Jabatan Warisan dan juga institusi yang lain yang menjaga warisan, yang menjaga warisan sama ada warisan perbandaran, warisan open space, tanah lapang, warisan semula jadi. Dan kemudian kita yang dalam proses mengendalikan bandar adalah kita boleh mengambil macam we know about which are the priority. Okay. So actually planning itu sangat mustahak kerana kalau kita
sekarang our society is centered around kereta. Yeah. So apa-apa juga kena make way for road expansion kereta. Ya, dan banyak warisan dan juga tempat semula jadi dirosakkan kerana itu. So kalau kita boleh shift kepada public transport, pengangkutan awam, maka kita ada banyak tempat lapang, tempat yang boleh dijaga. So itu adalah, I think that is the most fundamental strategy that we have to shift to public transport, pengangkutan awam, supaya kita ada bandar yang lebih mampan. Itu baru satu contoh. Banyak lagi perkara-perkara lain yang perlu diberi tumpuan. Di sebalik kita mengejar pembangunan, adakah itu dilihat sebagai satu ancaman kepada Malaysia dalam kita nak mengejar pembangunan ini? Adakah ianya menjadi satu ancaman kepada tapak-tapak warisan, mungkin lokasi-lokasi strategik yang mungkin sebelum ini tidak dipandang dalam projek pembangunan, tetapi apabila kita nak meneruskan pembangunan yang moden ini, akhirnya tapak-tapak warisan itu mungkin diancam akibat pembangunan. Ya, kerana itu kita mesti pertamanya mengenal pasti yang mana tapak warisan. Dan ada juga tapak warisan yang peringkat nasional yang harus dijaga oleh kerajaan, so macam bangunan Sultan Abdul Samad. Ada juga tapak warisan peringkat negeri. Ya. Bukan nasional, bukan untuk seluruh negara, tetapi peringkat negeri yang boleh dijaga oleh kerajaan negeri ataupun oleh Majlis Perbandaran. Dan ada juga warisan yang untuk family, untuk keluarga, untuk keluarga kaum. Dan yang itu kita perlukan more private involvement. Menyebut berkenaan dengan lokasi ataupun tapak-tapak warisan, kita menyebut sama ada ianya tanggungjawab persekutuan negeri maupun di peringkat PBT sekalipun. Saya mengambil contoh Kilim Geoforest Park di Langkawi. Pernah satu ketika dahulu, few years back, saya pernah membuat laporan kawasan itu yang dicemari dengan tapak sampah yang incinerator tidak berfungsi, akhirnya mungkin menjejaskan status UNESCO di tapak tersebut. Jadi bagaimana you melihat moving forward menuju ke hadapan? Apa yang perlu dilakukan dalam kita nak sinergi kerjasama antara, for example, kerajaan persekutuan, negeri dan juga PBT, kerana akhirnya ketiga-tiga peringkat kerajaan ini penting dalam pertama merancang, seperti disebut tadi, merancang pembangunan, dan juga akhirnya adalah dari segi pelaksanaan, implementation, execution. Biasanya kalau untuk Penang dan persekutuan, dulu kerajaannya lain kan, tapi sekarang kerajaan yang sama. Jadi saya rasa tak begitu susah untuk coordination. Tetapi kalau macam kerajaan lain di peringkat negeri, tapi saya rasa untuk demi warisan, demi perlindungan alam, di mana-mana pun kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan akan bekerjasama. Kalau kita melihat juga dari segi sebagai contoh Malaysia yang sedang giat membangun, adalah sebuah negara membangun pada ketika ini, bagaimana best practices? Mungkin ada negara-negara lain ataupun contoh di lokasi lain, adakah Jepun ke sebagai contoh, mungkin berdasarkan pengalaman you, apa best practices yang boleh kita belajar negara lain yang boleh menjadi contoh kepada Malaysia dalam perkara ini, situasi ini? Okey, untuk macam pemeliharaan bangunan memang susah. Dan saya rasa untuk macam bangunan swasta, rumah, kita mesti adakan satu macam private public partnership untuk membuat satu housing trust. Housing trust itu macam yang macam non-profit lah, tapi boleh didirikan dengan kerjasama beberapa pihak dan menerima macam grant daripada kerajaan, tapi mereka akan memberi insentif saja pada pemilik swasta untuk
memperbaiki secara long term lah untuk maintenance bangunan-bangunan swasta. Dan ini adalah satu cara kerana macam aset-aset warisan itu juga membawa pelancong. Jadi ada kepentingan negeri ataupun negara dalam memelihara aset-aset itu. Generate income juga. Ya, generate income juga dan encourage the local economy. Ya, dan yang local economy, cultural economy. Ya. So it is very important that there is a lot of cooperation and institutionalization of the cooperation. Yeah. So satu best practice saya lihat di negara-negara lain, daripada kecil sekali mereka dah expose kanak-kanak kepada warisan budaya. Jadi warisan budaya itu sebahagian daripada pendidikan. Sekarang kita tanya mengapa, tak rasa banggakah tentang warisan sendiri? Mengapa macam orang Malaysia lebih suka diam di negara lain? Misalnya lah. Dan saya rasa kebanggaan dan involvement in heritage mesti bermula daripada kecil. Dan mengapa mereka anak-anak kita tidak expose kepada heritage? Dalam sekolah, dulu kami ada school excursion. Sekarang tak ada lagi. Mengapa? Kerana jalan-jalan terlalu penuh dengan kereta. So guru-guru rasa tak selamatlah untuk membawa school excursion. So banyak masalah yang berpunca daripada kereta. Itulah yang saya kata. Kalau kita nak menjaga alam, kita nak menjaga warisan, kita mesti handle this transport and traffic problem. And the only way, even for untuk perubahan iklim kan, kita mesti mengalihkan lebih ramai orang to public transport, pengangkutan awam. Antara satu perkara yang menarik juga seperti yang saya membuka perbincangan kita tadi adalah dari segi funding, cost. Kerana kos untuk memelihara ini memerlukan dana yang cukup besar, jutaan ringgit untuk satu bangunan Sultan Abdul Samad sahaja setahun. Banyak lagi tapak-tapak lokasi yang lain. Adakah kita berdepan dengan situasi itu, iaitu permasalahan dari segi limited funding? Kita tidak mempunyai financial support yang mencukupi. Bagaimana you melihat perkara ini? Adakah ia adalah satu realiti dan juga permasalahan yang besar kepada Malaysia? Ya, funding itu memang susah daripada dulu. Tetapi saya lihat ada banyak bangunan warisan yang sudah dipelihara dan kemudian dalam 10 tahun kena perbaiki lagi. So kerana proses pemeliharaan itu kurang sempurna. So dan memang kerana dia perlukan keterampilan, pertukangan, seni bina dan sebagainya yang cukup kompleks dan susah. Jadi bagaimana kita boleh mewujudkan tim-tim yang ada kepakaran yang betul, yang tepat untuk menangani pemeliharaan bangunan. So that's why I feel that macam public private initiative to set up this housing trust and restoration team yang mereka start dengan projek yang kecil dan tiap tahun mereka akan mengembang. So this is like a rehabilitation agency. Actually this is how it's done. Rehabilitation daripada beberapa bangunan, kemudian mereka mendapat menjadi cekap dalam proses ini dan mereka akan memperkembangkan untuk include more and more buildings dan satu demi satu. Each of the building have to be restored. Warisan itu macam itu. Kerana warisan budaya bukan senang memang. Dan that's why we need to create many teams that improve, that learn from each other, and that are handling all this heritage improvement and maintenance. Dan yang penting sekali adalah preventive maintenance. Preventive maintenance dalam Inggeris kita kata a stitch in time saves 9.
So kalau baju ada lubang, kita cepat-cepat repair. Dan kalau tidak, lubang itu akan menjadi besar. Dan bila bumbung ada sudah leaking, bocor, ya. Bocor yang kecil. Kita cepat repair, kena cepat repair. Dan dampak saya pernah lihat bangunan kerajaan. Dia kata okey, tunggulah bajet tahun depan. Kemudian tahun depan, tahun ini tak ada bajet. Tahun depan lagi, tahun depan. So yang kebocoran yang barangkali perlu berapa ratus ringgit yang untuk sedikit saja. Sedikit saja. Dalam 5 tahun sudah menjadi kena pelihara seluruh bangunan. So this is happening all the time. Even with bangunan kerajaan. What more with the private sector houses, So this is the maintenance part is so important. Dan ada juga banyak itu macam tukang-tukang yang mereka boleh di-upgrade supaya they can deal with heritage building. And this also create job, kan? Yes. Livelihood untuk those people who now they are just repairing and they can be upgraded. Yeah. Dan kalau kita telitikan di universiti-universiti awam juga banyak juga kursus dan juga latihan yang ditawarkan kepada individu ataupun mereka yang minat dalam bidang pemeliharaan bangunan dan sebagainya. Jadi mungkin Malaysia tidaklah kekurangan individu ataupun pakar dalam pemeliharaan bangunan ini. Okey, saya nak bawa perbincangan kita melihat kepada akhirnya kita nak ada keseimbangan, the balance between economic development, dan juga heritage preservation. Ini dua perkara yang perlu streamline together, perlu diselarikan. Apa yang boleh dilakukan dalam kita nak balancekan perkara ini, pembangunan ini akhirnya? Ms. Koo. Okay, so saya rasa sekarang apa yang mudah orang faham adalah sumbangan daripada pelancongan. So pelancongan memang tempat-tempat warisan yang membawa pelancong. Dan pelancong itu juga belanja bukan saja di tempat itu tapi di seluruh kawasan itu. So this is what people understand that heritage brings tourism. Tapi warisan itu juga penting untuk pembangunan budaya sendiri. Betul. So this is tidak boleh dipisahkan daripada pembangunan. Saya rasa macam itu. Dan macam misalnya pemeliharaan alam. Pertamanya kita kata, tak apa, kita tebang dulu. Kemudian kita akan, kita kena membangun. Tetapi kita sekarang sudah lihat, kita tak boleh mengorbankan alam. Kerana kita sudah sampai tahap itu bahawa sekarang ada perubahan iklim dan sebagainya. Betul. So kalau kita merosakkan dan mengorbankan warisan sendiri, kita akan come to a stage where kita tak boleh membangun lagi kerana kita tak boleh go into the next level, which is knowledge, knowledge society. So sekarang kita mengorbankan. Bila sampai tahap itu, di mana aset-aset kami, di mana sumber-sumber untuk masyarakat yang berilmu, di mana? So kita kena daripada sekarang juga. That's why we need also workforce yang boleh handle the maintenance, dan macam built environment, dia macam satu hardware. Macam kita ada komputer, ada hardware, ada software, kan? Dan pembangunan ilmu adalah software. Kita perlukan satu cultural economy untuk menjanakan, what do you call it, ilmu, creativity, social innovation, cultural creativity dan sebagainya. So itu adalah dasarnya. Dan untuk melatihkan pertukangan, I feel that like vocational school. Mengapa vocational school kita tak ada kursus untuk melatihkan tukang-tukang yang mahir dalam pemeliharaan? Penting juga untuk kita teliti sebab Malaysia sebuah negara yang pelbagai kaum dan juga budaya ini. Kalau kita lihat orang asal
sama ada orang asli, suku-suku kaum di Sabah dan juga Sarawak mempunyai budaya dan warisan yang cukup mewah sekali sebenarnya. Bagaimana nak dari segi nak menjaga, protect dan juga nak memastikan bahawa rights dari segi pembangunan budaya warisan itu dapat diteruskan melibatkan orang-orang asal ini, terutamanya yang berada di Sabah Sarawak, orang asli yang cukup sinonim dan juga perlu membangunnya, perlu ada pembangunan moden juga pada masa sama budaya dan warisan mereka itu dikekalkan. Memang macam Malaysia selalu ada program pembangunan. Tapi ancaman yang terbesar adalah daripada tukar guna tanah. So dalam di bandar kereta, kalau di luar bandar itu kelapa sawit. Pertanian. Tanah pertanian Pertanian okey, tapi kelapa sawit yang luas berkembang. So itu adalah satu ancaman. So first of all, kita mengurangkan ancaman kepada orang asli dan orang asal. Dan kemudian program social development dan sebagainya. Mungkin sebelum kita lebih kurang dalam 3-4 minit perbincangan kita ini lagi, harapan you sebagai individu yang terlibat secara langsung dalam pemeliharaan warisan dan juga budaya Malaysia ini, your expectation, harapan you, apa mungkin low hanging fruits yang boleh disegerakan? Adakah dari segi kerjasama, you sebut PPP, public private partnership dan sebagainya, the low hanging fruits? Okay, sekarang kerja saya sendiri, saya involved in cultural mapping, pemetaan warisan. Dan kami dah buat dulu Taiping, Ipoh, Teluk Intan. Sekarang kami buat Nam Penang lah. Dan sekarang kami buat Kuala Kangsar dan Alor Setar. So dengan peta-peta ini, saya harap bahawa orang ramai dan juga anak-anak sekolah boleh dengan senang, dengan instantly boleh they recognize the heritage. Dan dia boleh visualize the historic center yang memang penuh dengan budaya dan mencari strategi untuk membangunkan local economy. Sama ada dengan pelancongan ataupun dengan budaya gastronomi, makanan. And ini berkait juga dengan kita mesti kita boleh menanam makanan sendiri. So agriculture is actually part of our tradition. So this regenerative agriculture yang baru bukan saja menanam kelapa sawit, tetapi yang pelbagai, yang organik dan sebagainya. Dan ini menjadi satu makanan yang istimewa dan can bring a lot of visitors because untuk melihat dan juga untuk mengalami satu cara hidup yang istimewa. And of course boleh counter isu keterjaminan food security issue juga. Itu akhirnya dia akan membantu. Dia ada banyak lagi bagaimana kita mampu untuk menyelesaikan pelbagai lagi permasalahan yang ada. Okey, Miss Khoo, mungkin pada masa ini sebagai individu yang terlibat, mungkin ada your next project apa antara fokus selepas ini untuk projek mapping ini? Yang sekarang saya buatlah pemetaan ini kedua. Mungkin ada lokasi-lokasi yang tertumpu selepas ini? Saya haraplah kalau boleh untuk boleh membuat pemetaan untuk banyak lagi bandar-bandar kecil yang memerlukan this kind of attention and what do you call it, visualization. Dan ini adalah satu cara pembangunan yang lebih holistik. Bukan saja pembangunan di sebelah sini, budaya di sebelah situ, alam itu alam, tapi kita akan membawa the best of development.
together, dia disekalikan, streamline together di dalam pembangunan itu, keseimbangan antara pembangunan ekonomi, pembangunan pelindungan warisan dan sebagainya. Okey, terima kasih Miss Khoo yang berkongsi pandangan. Rasa macam tak puas, banyak lagi nak cerita sebenarnya. Miss Khoo Salma Nasution yang merupakan mantan Presiden Penang Heritage Trust, dan sudah tentu keseimbangan itu perlu ada dan perlu diwujudkan juga dari segi kesedaran dan juga pendidikan itu juga perlu bermula di peringkat seawal usia kanak-kanak. Okey, baik, sekian sahaja perkongsian untuk waktu ini. Saya Haris Ashraf Hasnan. Assalamualaikum. Assalamualaikum.